وبه قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز قال حدثني الربيع بن سبرة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسفان قال له سراقة بن مالك المدلجي يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنهم ولدوا اليوم فقال إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي. Dan seterusnya baru ni kita sudah sebenarnya terjemah dah belakang. Start situlah. Sabrah bin Ma'bad meriwayatkan, katanya kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga apabila kami telah berada di Usfan, Suraqah bin Malik al-Mudliji berkata kepadanya, yakni kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, iqdi lana qada'a qaumin, wahai Rasulullah, terangkanlah kepada kami seperti penerangan kepada orang-orang yang macam baru dilahirkan hari ini, supaya orang tak erti apa satu lah. Faqala inna Allah azza wa jal, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah memasukkan untuk kamu ke dalam haji kamu ini umrah. Apabila kamu tiba, maka sesiapa yang bertawaf di Baitillah, yang tiba di Mekah, maka sesiapa yang bertawaf di Baitillah dan di antara Safa dan Marwah, berarti telah halal lah dia, kecuali orang yang ada bersamanya binatang kurban. Itu yang pertama. Malam ni kita masih lagi di bawah bab Iqran ataupun Qiran, haji Qiran. Suraqah bin Malik al-Mudliji yang adalah sejarah tu kan, bila Nabi SAW berhijrah dengan Abu Bakar tengah jalan tu, dia hamba tu, kerana nak tawaran lah daripada kafir Mekah. Tapi kuda dia jatuh beberapa kali kan. Itulah Suraqah tu lah. Kemudiannya dia memeluk agama Islam lah. Ketika ni dia tanya, wahai Rasulullah, dia kata, terangkanlah kepada kami, wayaklah kepada kami seperti kami ni orang yang tak tahu apa satu, kosong lah, seperti orang yang baru lahir hari ni. Iqdi itu bukan dengan makna putuskan, tetapi dengan makna bayyin lana, bayyin, terangkan kepada kami. Nabi SAW berkata, sesungguhnya Allah telah memasukkan ke dalam haji kamu ini umrah, yakni umrah telah masuk ke dalam haji. Apabila kata umrah telah masuk ke dalam haji, artinya kedua-duanya dibuat sekali. Itulah, di situlah dia faham bahawa hak Nabi SAW sebut ni adalah haji qiran. Haji qiran tu pun lagu tu lah, iaitu seseorang niat serentak kedua-duanya sekali tu nak dikerjakan, haji dan umrah tu sekali. Umrah masuk ke dalam haji, artinya haji itu yang lebih besar, haji itu yang lebih besar. Itu maksud umrah masuk ke dalam haji. Lebih menunjukkan bahawa haji di sini, yang dimaksudkan haji di sini ialah haji qiran. Satu lagi, umrah masuk ke dalam haji, yakni umrah dikerjakan sebelum haji. Kalau lagu tu haji tamattu orang panggil, selesai sosa dulu,
Setelah selesai mengerjakan umrah, buka ihram. Lepas pada tu, beberapa hari selepas pada tu, pakai ihram haji pula. Itu pun orang panggil umrah masuk ke dalam ihram juga, ke dalam haji juga. Umrah masuk ke dalam haji juga kalau lagu tu. Faman tamatta'a bil umrati ila al haji. Hak tu lebih terang, menunjukkan kepada haji tamattu'. Tetapi hak di sini, hak dalam ayat tu lebih menunjukkan kepada tamattu'. Faman tamatta'a bil umrati ila al haji. So, siapa yang bersenang-senang dengan melakukan umrah terlebih dahulu sebelum sehingga kemudiannya dia melakukan haji, itu lebih menunjukkan haji tamattu'. Tapi hak ni, hak dalam hadis ni masuk, umrah masuk ke dalam haji. Yang ni kedua-duanya dibuat serentak. Hak ni lebih menunjukkan kepada haji qiran. Walaupun kedua-duanya dikehendaki bayar dam ataupun mengorbankan binatang lah. Famastaysara minal hadi, dalam Quran itu disebut. Fa idza qadimtum, bila kamu sampai ataupun tiba, maka sesiapa yang bertawaf di Baitullah dan di antara Safa dan Marwah, berarti dia halal lah daripada ihram umrah, kecuali orang yang ada bersamanya hadiyu. Fa innahu la yahillu hatta yanhara hadiyahu. Kerana orang yang bawa binatang kurban sekali dengan dia tidak boleh buka ihram dia halal sehinggalah dia mengorbankan binatang kurbannya itu. Adapun orang yang melakukan haji tamattu', dia buat umrah dulu, selesai waktu dulu. Hujung dia tu nampak macam serupa dengan tamattu' pula. Sebab buka ihram dulu boleh, ada peluang buka ihram. Adapun kalau haji qiran itu, dia tak boleh lagi buka sebab tidak buat sasa. Kalau kita tengok pada adkhala alaikum fi hajjikum hadha umratan, kalau sekat tu lebih nampak ini haji qiran. Tetapi apabila dia sebut fa idza qadimtum faman tatawwafa bil bait wa baina as-safa wal marwah faqad halla illa man kana ma'ahu hadiyun, ini lebih menunjukkan kepada haji tamattu'. Sebab itu kita kata kedua-dua tadi boleh dipakai. Kalau orang kata haji tamattu', boleh juga digunakan untuk haji qiran pun boleh, atas dasar makna dia yang luas. Boleh pakai. Dan orang yang melakukan haji qiran boleh juga, orang yang melakukan haji qiran boleh dikatakan dia bertamattu'. Orang yang melakukan tamattu' kadang-kadang dalam kitab-kitab ni dia sebut juga dikatakan qiran, dalam makna umum dia tu. Sebab kedua-duanya dibuat, walaupun hakikatnya memanglah lain. Hakikatnya memanglah lain. Di sini lebih hak dia nak di sini ialah haji qiran, sebab dia masuk di bawah bab haji qiran. Bermakna kalau orang yang melakukan haji qiran, dia tidak ada buka ihram lah. Bila dia tiba di Mekah, yang ini selepas mengerjakan kedua-duanya sekali, lepas tu tawaf di Baitullah dan bersa'i di antara Safa dan Marwah secara ringkas disebutkan di sini, maka halal lah dia, kecuali orang yang ada bersamanya hadiyu. Orang yang ada bersamanya hadiyu, waktu tidak halal lagi sehingga selesai kedua-duanya. Ini hadis ni nampak bercampur ni, tidak berapa terang antara haji tamattu' dengan haji qiran, bercampur. Bahagian awal dia tu nampak lebih sesuai dengan haji qiran, tapi bahagian akhir lebih nampak sesuai dengan haji tamattu'. Sebab dia kata kecuali orang yang ada bersamanya haji, tak timbul dah hal ini. Kalau buat haji qiran memang setelah selesai haji tu selesai lah, sebelum pada tu tak boleh.
Ini lebih sesuai haji tamattu. Tak apalah gitu. Dia kadang-kadang hadis dia rekah tu sehingga mengelirukan, termasuklah hadis dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Muawiyah bin Abi Sufyan menceritakan kepadanya, katanya, saya telah menggunting Nabi, yakni rambut Nabi SAW dengan gunting besar di Marwah. Dan atau kata perawi, saya nampak dia menggunting Nabi, rambut Nabi SAW di atas Marwah dengan mishqas, gunting besar. Lepas tu riwayat satu lagi juga daripada Ibnu Abbas bahawa Muawiyah berkata kepadanya, tidakkah engkau tahu aku menggunting rambut Rasulullah SAW dengan gunting besar kepunyaan seorang A'rabi di Marwah pada ketika haji beliau, pada ketika Nabi SAW mengerjakan hajinya. Kalau dalam kitab ni setakat tu mungkin ada kitab yang berbeza. Dia ada dalam setengah-setengah kitab tu tambahan. Setengahnya dia tulis di luar, setengahnya dia tulis dalam. Dia ada sebut qala Ibnu Khallad, yakni komen Abu Daud. Qala Abu Daud tu ada juga sini dalam di akhir hadis ni. Qala Abu Daud itu memberi makna komen Abu Daud lah, ataupun penjelasan Abu Daud, sama ada tentang sanad dia ataupun tentang matan dia. Di sini kita baca saat ni tak ada, tapi dalam setengah-setengah nuskhahnya ada. Dia kata komen Abu Daud ataupun penjelasan Abu Daud, qala Ibnu Khallad inna Muawiyah lam yadhkur akhbarahu, lam yadhkur akhbarahu. Qala Ibnu Khallad inna Muawiyah lam yadhkur akhbarahu. Yakni Ibnu Khallad. Ibnu Khallad itu sebab Imam Abu Daud ambil daripada dua orang tok guru, dua orang. Yang pertamanya Abdul Wahab bin Najdah, dia ambil daripada Shu'aib bin Ishaq, dia ambil daripada Ibnu Jurayj. Lagi Imam Abu Daud ambil daripada Abu Bakr bin Khallad, dia ambil daripada Yahya. Yahya ambil daripada Ibnu Jurayj. Apabila sampai dekat Ibnu Jurayj itu, hak atas tu serupa, cuma bawah dia ni beza. Cuma dia kata Ibnu Khallad, yang ni Abu Bakar Ibnu Khallad ini bukan Abdul Wahab bin Najdah dalam sanad satu lagi tu, bukan tu. Abu Bakar Ibnu Khallad ni kata Muawiyah, sesungguhnya Muawiyah berkata, dari riwayat daripada Ibnu Abbas, inna Muawiyah bin Abi Sufyan qala, dia tidak ada menyebutkan akhbarahu. Waktu dia nak ayatnya, bermakna hak datang ni hak kita baca saat ni kan, An Ibn Abbas anna Muawiyah bin Abi Sufyan akhbarahu. Ada sebut akhbarahu ni adalah berdasarkan riwayat dengan sanad yang pertama, iaitu daripada Abdul Wahab bin Najdah qala haddatsana Shu'aib bin Ishaq. Tu dalam riwayat tu lain tu, dalam lain tu ada sebut akhbarahu, tetapi Ibnu Khallad tak ada sebut ni akhbarahu.
Bahkan dia terus kata, Ibnu Abbas kata, Ani bin Abbas, inna Muawiyah bin Abi Sufyan qala. Tu kata qala, tak ada akhbar. Itu beza dia. Beza dia ni. Dari segi maknanya lebih kurang ya, cuma dari segi adab, dari segi adab menyampaikan hadis itu dia jaga tu ya. Sehingga benda kecil ni ada sebut dalam sanad ni ada sebut perkataan ni, dalam sanad satu lagi tak ada sebut, jadi dia ingat molek, dia jaga molek. Kira-kiranya hadis ni dengan hadis hak kemudian ni hak tula je. Walaupun hadis yang pertama dia tidak sebut, dia gunting rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam tu untuk halal, daripada gapo dia tak ada sebut. Cuma dia sebut gunting tu di Marwah, serupa dengan riwayat selepas ni. Begitu juga, cuma dalam riwayat yang kedua tu disebut gunting di Marwah, yang di dekat ataupun di atas bukit Marwah, bila dia mengerjakan haji, bukan umrah, bila dia mengerjakan haji. Tu hak Muawiyah cerita. Ni riwayat yang kedua, iaitu riwayat Hasan bin Ali dan Muhammad bin Yahya al-Ma'na qala. Dalam riwayat tu dia ada sebut gunting ni serupa dengan riwayat yang pertama juga, cuma bila Nabi sallallahu alaihi wasallam buat hijrah haji, bukan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam buat umrah. Di sini muskil. Lama ulama-ulama pertikaikan hadis ini. Dia pertikaikan hadis ini sebab Muawiyah tidak gunting rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia cukur dalam haji wada' dia tu. Dia bukan gunting, dia cukur. Asal. Yang keduanya ni dia sebut haji ni pada ketika buat haji. Itu pun muskil juga. Sebab apa? Sebab tadilah, sebab orang lain yang sebenarnya kalau nak kata gunting pun orang lain. Dengan sebab itulah dia muskil. Macam mana Muawiyah kata dia gunting rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau hak gunting ni kalau ada, iaitu dalam peristiwa umrah Nabi beberapa kali sebelum daripada dia buat haji tu, 3 kali. Dalam salah satu umrah dia buat tu pada ketika itulah mungkinnya. Tapi pasal dia sebut haji di sini, itulah muskil. Sebab haji Nabi sallallahu alaihi wasallam buat sekali ya. Kalau dia sebut umrah, dalam umrah dia tak apalah, orang boleh terima. Tapi pada sebut haji, satunya orang lain yang cukur, bukan gunting, dia pula kata gunting. Lepas tu dalam ketika haji, pada ketika haji, kalau kata pada ketika umrah boleh terima. Itulah sebabnya dalam syarah ni pun ada sebut, Badlul Majhud ini boleh tengok muka surat 13. Ada sebut. Qala Ibnu Hazm berkata, wa huwa muskil. Hadis ni muskil. Sebab apa? Muskil, dan hadis ni boleh dipakai oleh orang yang mengatakan Nabi SAW melakukan haji tamattu. Kalau kita terima hak ni, boleh jadi hujah kepada orang yang mengatakan Nabi SAW sebenarnya buat haji tamattu. Tetapi kalau kita kata Nabi SAW buat haji tamattu, dia selepas pada buat umrah dia tu, dia tidak gunting lagi, sebab dia bawa binatang kurban. Setelah selesai buat haji, barulah dia bertahallul, barulah buka ihram dia tu. Sama ada kita kata gunting rambut kau ataupun cukur, kau tak caralah. Tapi bukan pada masa ni. Ni cerita ni macam buat umrah. Nabi SAW kalau kita terima dia buat haji tamattu pun, dia tak cukur, dia tidak gunting di Marwah tu serupa dengan orang-orang lain. Sebab apa? Sebab dia bawa binatang kurban. Itu yang muskilnya. Hak betulnya kata dia, alladzi la syakka fi, dan yang dinukilkan oleh Kawwaf, iaitu Nabi SAW
tidak gunting sikit pun rambut dia. Dan dia tidak halal daripada apa-apa pun daripada ihramnya, hingga dia mencukur di Mina pada hari Nahar, pada hari yang ke-10 Zulhijjah. Sebelum pada tu tak ada. Kalau kita terima di Marwah ke apa ni, bermakna sebelum pada tu. Ni orang buat gini ni orang yang melakukan umrah. Hak betulnya tidak gitu. Boleh jadi, kata dia, Muawiyah maksudkan dengan kata haji di sini bukan haji sebenarnya, tetapi umrah Ji'ranah. Sebab pada ketika tu dia Islam. Yang ni Muawiyah ni Islam pada ketika tu. Hak ni bukan dalam peristiwa haji, cuma dia guna perkataan haji untuk umrah. Dia pakai dengan makna lurahnya. Yang ni Nabi haji itu makna menuju. Haji itu makna tuju. Maksudkan, pergi. Jadi umrah tu pun tuju juga, pergi nak ibadat juga, dalam makna yang umumnya. Dia pakai gitu, haji dengan makna umrah di sini. Kalau umrah mana? Umrah Ji'ranah. Iaitu selepas daripada Fatih Makkah, kerana dia Islam pada ketika itu. Tapi kalau kita kata ni umrah Ji'ranah, ia tidak berlaku pada bulan Zulhijjah. Kita tak boleh kata gini, kata dia. Tidak sesuai takwilan ini dengan riwayat orang yang mengatakan peristiwa ini berlaku pada bulan Zulhijjah. Kalau bulan Zulhijjah bukan umrah Ji'ranah, bukan umrah Ji'ranah, tidak. Situ muskilnya. Kalau kita kata umrah Ji'ranah, dia tidak bulan Zulhijjah. Ada pula yang mengatakan peristiwa ini berlaku pada bulan Zulhijjah. Kalau pada bulan Zulhijjah, bermaknanya betul lah pada ketika haji Nabi itulah. Betul dah lah dia kata haji ni dengan makna haji sungguh lah, tak payah takwil dengan makna umrah. Itu kemuskilan. Atau kata dia, ini dia petik Ibnu Hazm lagi. Ibnu Hazm kata, atau mungkin dia gunting rambut Nabi SAW hak baki lagi, ada sikit-sikit tu dia gunting. Dia gunting dulu ke, lepas pada tu baru tukar cukur tu cukur. Lam yakun istawfahul halaq ba'dahu. Boleh jadi hak tukar cukur tu dia tidak cukur habis, ada sikit tinggal-tinggal tu dia gunting hak tu maksudnya. Kalau pada tahun yang ke-10, yang ni pada haji wada' tu, kalau kita nak terima juga, nak kata ni riwayat ni betul, maka kita kena pakai sama ada Muawiyah gunting dulu ke sikit, ataupun selepas tukar cukur tu cukur, ada sakit-baki sikit sebanyak dia gunting hak tu. Kalau lagu tu boleh lah kita terima bulan Zulhijjah pun, yang ni untuk haji wada' pun. Muawiyah gunting di atas Marwah pada hari Nahar. Ada juga ulama mengatakan Hasan bin Ali tersalah dalam mengemukakan isnad hadis ini. Dia sebut ni daripada Ma'mar, ini Abdul Razak ambil daripada Ma'mar ambil daripada Ibnu Tawus. Hak mahfuznya sebenarnya, riwayat ini hak mahfuznya, iaitu di tempat Ma'mar itu Hisham. Di tempat Ma'mar itu bukan Ma'mar, tapi Hisham. Dan Hisham adalah seorang perawi yang dhaif. Hisham adalah seorang perawi yang dhaif. Tetapi orang yalah, kalau kita tidak kata dhaif pun, seperti setengah-setengah ulama dia tidak kata dhaif pun, dan itu tidak termasuk dalam hadis Hisham, apa Hisham dia sebut Ma'mar lah sini. Kita terima tu. Ini komen Ibnu Hazm. Komen Ibnu Hazm. Jadi tak ada salah apa, cuma kita kata hak paling sesuainya kalau kita nak terima juga pada haji wada', iaitu seperti dia kata saat ni lah, dia gunting, dia ada juga gunting, sama ada sebelum tukar cukur tu ataupun selepas. Begitu. Tapi yang muskilnya apa? Di atas Marwah. Situ pula
Berapa di atas Marwah? Kalau hak gunting dan cukur tu, itu di Mina, bukan di atas Marwah. Jadi situlah beberapa kemuskilan yang menyebabkan ulama ramai tak sepakat ni, tak sepakat. Paling dia kata paling tinggi kalau kita nak terima pun untuk umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bolehlah terima. Kalau untuk haji dia payah, buat perkara yang bertembung, yang tidak boleh disesuaikan di sini dengan riwayat lain yang lebih sahih. Maka riwayat yang seperti ini kalau kita kata sahih, riwayat dia sahih dari segi sanadnya, dia akan jadi riwayat syadz. Hak lagu ni lah sifatnya. Pasal apa? Pasal bercanggah dengan sekian banyak riwayat yang lain. Walaupun perawi-perawi dia tu terdiri daripada perawi yang thiqat, orang baik-baik, tapi oleh kerana bercanggah dengan riwayat yang lain, maka dia jadi syadz. Syadz dari segi satunya yang dia sebut tadi bukan daripada Ma'mar sebenarnya, tapi Hisham. Dalam sanad dia tu pun ada masalah juga. Lepas tu dari segi isi dia banyak bercanggah. Kecuali kalau kita takwil kan, kita kata haji di sini bukan maksudnya haji, tapi umrah. Kalau umrah banyaklah bukan umrah Ji'ranah saja, beberapa umrah yang lain, maka itu lebih sesuai. Sebab itulah ulama takwil haji di sini sebenarnya itu penggunaan umum, bukan haji dalam istilah. Yang sebenarnya haji di sini ialah umrah. Kalau umrah boleh terima. Kalau haji pasal banyak sangat bercanggah dengan hak lain, jadi tak boleh terima, kerana hadis ini syadz. Kalau kita kata dia ni perawi ni dhaif, misalnya kita kata tempat Ma'mar itu Hisham, dan Hisham itu ulama-ulama ada mengatakan dia ni dhaif, maka hadis ini jadi hadis mungkar. Kalau hadis mungkar tak boleh pakai juga. Tak boleh pakai juga dengan makna yang zahir dia ni, tak boleh pakai gini. Kecuali kalau ditakwil. Yang ditakwil di mana? Haji itu dengan makna umrah. Boleh. Kalau nak kata haji sungguh, pada tahun yang ke-10 tu tak boleh, sebab bercanggah dengan sekian banyak orang lain tadi, seperti yang kita telah sebutkan tadi. Sebab itulah dia kata zahirnya bihajjatih ni al-murad bil haji al-umrah. Yang dimaksudkan dengan haji di sini ialah umrah. Kalau kita tak kata gini, la yasihu hadzal qaul, tak boleh betul hadis ni, tak boleh betul. Tak jadi, tak boleh nak betul. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak halal dalam haji dia. Haji, kalau kata haji dia sekali tu jelah. Dalam haji dia tu dia tak ada halal selepas daripada dia umrah. Selepas daripada umrah tak ada. Bahkan dia halal selepas haji pada hari nahar. Gambaran tadi, jadi halal selepas umrah, sebab di Marwah gunting tu. Nabi tak ada lagu tu. Itulah yang bercanggahnya. Wa ala hadza fala la mutabaqah bainal hadis wal bab. Kalau kita ambil kira ni, hadis ni tak ada sesuai lah hadis ni dengan tajuknya bab qiran. Hadis ni nampak Nabi SAW lepas pada buat umrah gunting rambut ni maknanya nak buka ihram. Sedangkan hak ni cerita orang lain ni, hak buka ihram lagu tu selepas pada buat umrah dulu tu. Adapun dia royak dah ke dia tak boleh buka ihram dia sebab dia bawa binatang kurban. Macam mana nak halal pula sini? Jadi cara kalau gambaran ni, orang halal selepas umrah ni orang yang melakukan haji tamattu'. Kalau kita katakan Nabi SAW melakukan haji tamattu', setengah-setengah ulama kata, cuma dia tidak halal tu, dia tidak boleh halal sebab dia bawa binatang kurban. Apa makna gunting rambut? Apa makna gunting? Dah tak halal gunting rambut kat dia. Itu percanggahannya. Dengan sebab itu hadis ni tak boleh pakai. Kalau nak pakai pun dengan makna haji ni, dengan makna umrah, hak tu je paling tinggi boleh pergi, hak lain tak boleh. Dan Imam Abu Daud mari sini dia tidak jelas apa maksudnya. Sebab dia nak cerita qiran. Kalau qiran dia tak boleh, tak ada selepas umrah dulu, sebab umrah tu masuk sekali dengan haji dah, sekali serentak. Boleh halal ni kalau buat sesa
Buat umrah dulu, lepas tu halal daripada umrah, boleh lah. Dan sekarang ni bukan dia nak cerita tentang haji tamattu', dia nak cerita haji qiran. Dia tidak sesuai, pening kepala. Apa dia letak sini? Fal munasabah bainal hadith wal bab bi'tibari zahiril lafz wa hajjatihi. Paling tinggi kalau kita nak kata hadis ini ada kesesuaiannya dengan bab ni, bab haji qiran, paling tinggi. Dengan sebab dia sebut perkataan haji, tu jelah perkataan haji, tu je kesesuaian. Kalau nak tengok hakikat sebenar tak boleh. Sebab kalau perkataan haji tu dia boleh juga mengikut zahir lafaz dia menunjukkan kepada haji tamattu', dan hak ni masuk dalam qiran juga, dalam makna yang umumnya. Haji tamattu' tu termasuk dalam qiran juga. Sebab orang sekali dia pergi tu dia buat kedua-dua sekali. Qiran tu maknanya buat sekali lah. Ada di segitu je, jauh sangat lah, jauh sangat kaitan dia tu. Kalau kita cuba nak kait, tapi kalau zahir sekali tengok, sekali imbah tengok tu tak ada perkaitan lah dengan bab ni. Sebab bab ni cara kau qiran. Kalau qiran tak ada lepas umrah ni apa ni buka ihram dulu, tak ada. Dia buka ihram selepas selesai buat haji. Itu baru qiran semua. Kalau nak kata tamattu' tak boleh juga di sini. Itu ya jadi muskilnya. Kecuali kalau kita kata hak ni, kalau nak terima jugalah, kita kata hak ni haji di sini bukan dengan makna haji hak tahun yang ke-10 tu, tapi makna umrah yang telah berlaku 3 kali sebelum pada tu. Salah satunya lah, dalam salah satu je peristiwa ni berlaku, habis cerita. Hak tu umrah saja, cerita umrah, bukan cerita haji. Jadi kalau lagu tu apa kena-mengenanya letak di sini? Itu orang muskil tu. Benda-benda lagu ni lah kadang-kadang dalam kita hadis ni dia kata salah letak ni, kata dia ni. Sepatutnya tidak duduk sini, ni cerita lain. Apa dia mari sini? Salah letak. Sama ada pengarang dia sendiri salah letak, ataupun penyalin kitab ni hak kemudian tu salah letak. Hak lagu ni lah. Dia kata gitu tu. Sebab tak ada kena-mengena. Paling nak ada pun tak adil lah, terlalu jauh kena pusing. Lafaz haji dipakai untuk tamattu' secara umum, dan tamattu' tu masuk dalam qiran juga secara umumnya, dalam makna umum. Tu je paling tinggi kalau cuba nak sesuaikan juga. Kalau tidak tak boleh. Begitulah. Ini antara hak muskil di dalam kitab Abu Daud. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Abbas lagi, katanya Nabi SAW berihlal umrah dan sahabat-sahabatnya berihlal haji. Sahabat-sahabatnya berihlal haji. Di sini pun zahirnya nampak tidak sesuai juga dengan haji qiran yang hendak disabitkan di sini. Sebab haji qiran buat kedua-duanya, umrah dan haji sekali. Ini di sini dia sebut Nabi SAW berihlal umrah. Kalau berihlal umrah ni, orang yang melakukan haji tamattu' bolehlah ihlal umrah. Dia ihlal umrah pada ketika dia buat umrah dulu. Ihlal umrah, labbaika bi umratin. Itulah makna ihlal umrah tu. Kalau melakukan haji ifrad, ia tak boleh nak ihlal umrah. Sebab haji ifrad hanya buat haji saja. Buat haji saja. Dia tak boleh nak kata labbaika bi umratin. Tetapi yang jelasnya Ibnu Abbas kata Nabi ada talbiyah lagu tu, ada ihlal lagu tu. Jadi dia kata labbaika bi umratin. Apa maksud Imam Abu Daud mari sini pula? Ihlal umrah saja. Tentu dah ni duk cerita dalam haji wada' tu lah, tak ada hal lain dah. Bukan cerita umrah pada ketika lain tu dah, cerita tu. Jawabnya, dia orang yang melakukan haji qiran, dia boleh berihlal macam-macam bentuk. Misalnya dia kata labbaika
bi umratin saja, boleh. Labbaika bi hajjatin atau bi hajjin, boleh juga. Labbaika bi umratin wa hajjatin, boleh juga. Boleh berlaku. Di sini walaupun dia sebut Nabi SAW ihlal umrah, bukan berarti Nabi SAW buat umrah secara berasingan daripada haji dia tu. Tetapi dia buat sekali juga, yakni haji qiran juga dia buat. Cuma dia nak mengajar kepada kita, boleh kita ihlal dengan sebut umrah saja pada ketika-ketika tertentu. Hak Ibnu Abbas dengar ni, Nabi SAW ihlal umrah saja. Sebelum pada ni, baru ni kita sudah jumpa dah, baru ni minggu lepas, Anas dengar Nabi SAW ihlal haji dan umrah. Ibnu Abbas dengar Nabi SAW ihlal umrah. Kepada orang yang buat haji qiran, dia boleh kata lagu ni. Dan hadis-hadis yang seumpama inilah yang menyebabkan adanya hadis-hadis yang seumpama inilah menyebabkan ramai ulama mengatakan Nabi SAW tidak buat haji ifrat. Tidak buat haji ifrat. Mana-mana tak boleh, kata dia. Sebab apa? Ni dia ihlal umrah macam sini. Dia sebut umrah saja. Lagu mana? Kalau hak baru ni, hadis Anas tu, Nabi ihlal umrah dan haji. Kedua-duanya. Kalau orang yang melakukan haji ifrat, dia tak boleh ihlal lagu tu. Bila kata lagu ni, sama ada kita kata Nabi SAW itu dia melakukan haji tamattu atau dia melakukan haji qiran, boleh lagu ni, baru boleh. Dan sahabat-sahabat Nabi SAW berihlal haji, maksudnya di peringkat permulaan. Mula-mulanya buat tu bila turun di Madinah tu, dengan niat kira-kiranya nak pergi buat haji. Lepas pada tu dah buat tu, Nabi SAW suruh fasahkan haji kepada umrah, suruh batalkan haji itu dan buat umrah. Yang ni dia suruh sahabat-sahabat buat haji tamattu pula. Orang panggil haji tamattu. Mula-mula memang dengan haji dah. Siapa tengah jalan, Nabi SAW kata berhenti buat haji tu, buat umrah. Lepas pada buat umrah ni, kamu buka ihram kamu. Lepas pada tu, seperti yang tersebut dalam hadis sebelum pada ni kita sudah jumpa dah, pada hari yang ke-8, hari tarwiyah tu, pakai ihram untuk buat haji pula. Hak tu hak Nabi SAW suruh. Bermakna Nabi SAW suruh sahabat-sahabat dia tu buat haji tamattu. Kemudiannya hak dia sebut di sini mula-mula. Mula-mula di sini. Begitulah. Ada juga yang sahabat-sahabat itu yang berihram haji saja, ada juga yang ihram haji dan umrah, ada juga. Tapi orang-orang lain tu Nabi SAW suruh tukar berlaku. Hak mana tak bawa binatang kurban, dia suruh tukar, buat umrah dulu, lepas tu baru buat haji. Yang ni dia suruh buat haji tamattu. Dia sendiri, kalau mengikut riwayat-riwayat hak ni, tajuk yang Imam Abu Dawud buat ni menunjukkan dia buat haji qiran. Yang kedua, orang-orang yang sependapat dengan Imam Ahmad kata Nabi SAW buat haji tamattu. Cuma dia tidak buka ihram dia tidak boleh halal sebab dia bawa binatang kurban. Jadi betul lah kalau dia ihlal umrah. Memang orang yang melakukan haji tamattu, dia boleh lah pada ketika dia nak buat umrah tu, dia kata labbaika bi umratin, boleh lagu tu. Bila dia buka ihram tu, pakai ihram haji pula, dia kata pula labbaika bi hajjatin atau labbaika bi hajjin, boleh lah lagu tu. Inilah dalil mereka. Tapi orang yang mengatakan Nabi SAW buat haji ifrat dia, tak ada arah nak kata lah sini. Apa ni? Apa lagu ni pula? Dia terpaksa mengenepikan hadis-hadis ni atas dasar tarjih, mengikut kaedah tarjih. Dia terpaksa kena ketepikan hadis ni tak boleh pakai, tidak kuat tu, tak boleh lawan dengan hak tu lagi. Hak Nabi SAW buat haji ifrat, dia akan kata begitulah. Sebab tak boleh gitu bila ihlal umrah lagu ni. Tapi bagi orang yang mengatakan Nabi SAW buat haji qiran, dia masih boleh lagi ni. Orang yang buat haji qiran boleh kata lagu ni.
Seterusnya riwayat daripada Abdullah bin Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamatta'a fi hajjatil wada' bil umrati ila al haji. Bertamattu', bersenang-senang dalam haji wada' dengan melakukan umrah hingga kepada selesai mengerjakan haji. Fa'ahda wa saqa ma'ahu al-hadya min Dhil Hulaifah. Nabi SAW membawa binatang kurban bersamanya daripada Dhil Hulaifah, dan Rasulullah SAW mulakan dengan berihlal umrah dulu. Sebab Ibnu Abbas kata tadilah ahalla bi umratin. Kemudian dia berihlal haji pula. Ahalla bil haji, berihlal haji pula. Orang-orang lain bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertamattu' juga dengan mengerjakan umrah. Bertamattu' itu makna bersenang-senang dengan melakukan umrah hingga kemudiannya mereka melakukan haji. Fakana min, tadi kita terjemah Nabi tadi, bersenang-senang melakukan umrah hingga selesai mengerjakan haji. Gitu. Hak ni, hak sahabat-sahabat ni tidak. Iaitu mereka, sahabat-sahabat ni bersenang-senang bersama Rasulullah mengerjakan umrah hingga kemudiannya mereka mengerjakan haji. Haji tidak sekali. Sebab Nabi dia buat haji qiran sekali, masuk sekali hingga selesai haji. Ini ilal haji, ila faraghil haji. Itu maksud ilal haji. Adapun sahabat-sahabat ni dia bertamattu' bersama Rasulullah mengerjakan umrah dulu hingga kemudiannya mereka buat haji pula. Tamattu' dengan arti haji tamattu'. Kalau Nabi itu tamattu' dengan arti qiran. Dengan arti qiran. Ada di antara sahabat itu yang bawa binatang kurban, ada yang tidak. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Mekah, dia kata kepada orang, sesiapa di antara kamu yang bawa binatang kurban, tidak halal kepada dia apa-apa yang telah haram kepadanya, sehingga dia menyelesaikan hajinya, menyempurnakan hajinya. Dan orang yang tak bawa binatang kurban, dia hendaklah bertawaf di Baitullah dan di Safa dan Marwah, yakni bersa'i di Safa dan Marwah, dan dia hendaklah menggunting rambut dia dan membuka ihram dan halal. Kemudian hendaklah dia berihlal haji dan mengurbankan binatang. Sesiapa yang tidak mendapati binatang kurban, maka hendaklah dia berpuasa selama 3 hari semasa mengerjakan haji itu, dan 7 hari apabila pulang kepada ahli keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawaf. Bila sampai di Mekah, beliau beristilam rukun. Istilam rukun itu menyentuh rukun lah, istilah sentuh rukun bucu yang mana dekatnya ada Hajarul Aswad itu. Dia start situ mula-mula sekali. Thumma khabba 3 atwaf min as-sab'i. Kemudian beliau berlari-lari anak. Orang kita panggil berlari-lari anjing pun boleh juga. Berlari-lari anak, orang kata juga khabba. Ataupun ramal, lari-lari, minyak gitu sih, sikit-sikit gitu. Bukan lari derah. Bukan lari derah. 3 keliling daripada 7 keliling. Dan berjalan biasa 4 keliling lagi. Kemudian dia rukuk, yakni bersembahyang. Setelah selesai mengerjakan bertawaf di Baitullah itu. Di mana dia bersembahyang? Dekat maqam. Dekat maqam Ibrahim. 2 rakaat. Kemudian beliau memberi salam. Lepas pada 2 rakaat itu beri salam, lepas tu pergi
Dia pergi pula ke Safa. Di situ dia bersa'i, bertawaf di Safa dan Marwah tu maksudnya bersa'i. Dia guna juga perkataan tawaf. Sebanyak 7 kali pergi mari. Thumma lam yuhlil min syai'in, kemudian beliau tidak halal daripada sesuatu yang telah haram kepadanya. Tidak halal, sehingga beliau selesai mengerjakan hajinya dan mengorbankan binatang kurbannya pada hari nahar, pada hari yang ke-10, hari raya itulah. Wa afadha, dan beliau berangkat lalu bertawaf di Baitillah pula. Lalu bertawaf di Baitillah pula. Kemudian barulah dia halal daripada segala perkara yang haram kepadanya. Orang-orang lain buat seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Orang lain yang bawa binatang kurban bersama buat serupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat tu juga. Hak mana bawa binatang kurban, hak tidak bawa tu lagu lain lah. Hak bawa tu lagu tu lah buatnya. Ini hadis yang panjang sikit, riwayat daripada Ibnu Umar. Ini menunjukkan orang yang melakukan haji qiran, dia dipanggil juga tamattu. Dalam makna, dalam bahasa yang umumnya. Sebab itu dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertamattu dalam haji wada'nya dengan melakukan umrah hingga selesai mengerjakan haji. Yani umrah dan haji itu dibuat sekali. Dibuat sekali. Ini berarti dia buat haji qiran. Satu. Yang kedua, orang yang melakukan Nabi SAW, orang yang mengatakan Nabi SAW buat haji tamattu', ni juga dia tidak ta'wil seperti kita kata tadi, hingga selesai mengerjakan haji dak. Tetapi Rasulullah SAW bertamattu' dengan dalam haji wada'nya dengan melakukan umrah hingga kemudiannya dia melakukan haji pula. Serupa dengan terjemahan hak bawah untuk sahabat-sahabat. Cuma dia tidak buka ihram dia. Ni kata mereka, ni menunjukkan Nabi SAW ni memang melakukan haji tamattu'. Tak usah takwil lah, tak usah kata tamattu' di sini dengan makna qirah, tak usah. Ini makna tamattu'. Itu dah kalau tamattu', apa yang tidak buka ihram? Itu sebab dia bawa binatang kurban dia. Dia kata tu. Tapi dia sebenarnya melakukan haji tamattu'. Jala juga ke dia dari satu seginya. Sebab apa? Dia kata, sahabat-sahabat tanya, apa tu Pak Rasulullah tidak buat sekali serupa dengan kita ni? Rasulullah suruh sahabat-sahabat dia buat haji tamattu', buka ihram, lepas pada selesai buat kerja umrah tu. Lepas tu Nabi sendiri tak buat gitu, lagu mana? Merasa tak sedap hatilah. Nabi SAW kata, kalau tidak sabit aku bawa binatang kurban, aku pun buat seperti kamu juga. Dan kalaulah aku tahu perkara akan datang, supaya aku tahu hak lepas, aku tak bawa binatang kurban ni. Yang ni supaya aku boleh jadi seperti kamu. Yang ni, situ benda. Aku boleh jadi seperti kamu tu lagu mana? Orang yang mengatakan Nabi SAW melakukan haji qiran, dia kata supaya aku boleh jadi seperti kamu. Tapi aku tidak jadi seperti kamu. Dah tidak jadi seperti kamu, aku tidak buat haji tamattu' lah. Aku buat haji kamu. Kan lagu tu. Buat haji qiran. Itu dia kata, kalau aku tahu dulu, aku tak bawa binatang hadiah. Bila tak bawa, aku boleh buat seperti kamu lah. Tapi dia mahu kata Nabi SAW buat haji tamattu' ni, dia kata tak, aku seperti kamu ni, seperti kamu dari segi boleh buka ihram. Bila selesai buat umrah, aku pun melakukan haji tamattu' juga, tapi aku tak boleh buka seperti kamu tu, sebab aku bawa binatang kurban. Hak kata kalau aku tahu perkara akan datang seperti perkara lepas, dari segi bawa binatang kurban tu, aku jadi bawa dah. Tak ada arah lah. Lepas pada tu dapat perintah daripada Tuhan, lagu lain cerita. Tak tahu. Sebenarnya dia melakukan haji tamattu' juga. Kalau kita kata Nabi SAW buat haji qiran ke, haji ifrad ke, kita kata sahabat-sahabat tu rasa tidak puas hati. Tentu hak Nabi sendiri buat,
Tuhan pilih untuk Nabi SAW, tu tentulah hak paling molek. Jadi dia suruh kita buat hak kurang molek. Kita tak boleh nak buat supaya dia. Lagu mana? Tentu tak puas hati. Satunya jawapannya daripada ulama, dia kata hak tidak serupa dengan Nabi itu, dia tu tak boleh kata dia tidak buat hak afdal. Dia Nabi SAW tunjuk ke dia buat haji tamattu' lagu tu itulah yang afdal untuk mereka. Untuk Nabi yang afdalnya untuk dia ni. Itu alasan. Halik orang kata Nabi SAW buat haji ifrad ke ataupun haji qiran. Tetapi dia tu kata, tak kena tu kalau buat alasan gitu. Ada pula dah. Untuk Nabi yang afdal lagu ni, untuk kita yang afdal lagu ni, apa makna? Kalau kita kata Nabi SAW dia buat haji tamattu' juga, memang menunjukkan haji tamattu' tu afdal, sebab dia pun buat afdal. Cumanya dia tidak boleh buka ihram dia tu sebab dia bawa binatang kurban, baru selesai. Kalau tidak, cuba Nabi SAW menenangkan sahabat-sahabat dia hak gelisah tu, sebab tak boleh buat semua Nabi. Jadi dia menenangkan, dia raya hak tu hak lebih afdal. Sebenarnya tidak lebih afdal. Hak lebih afdalnya hak dia buat sendiri. Itu semacam penipuan pula. Takkan lagu tu, kata dia. Takkan Nabi nak menenangkan, nak pujuk pula. Hak sahabat-sahabat dia tu boleh hak kurang, tapi dia pujuk. Dia sendiri tak buat hak tu. Takkan lagu tu, kata dia. Hak sebenarnya Nabi SAW buat haji tamattu', kata dia. Ni tengok dalam hadis ni, tamatta'. Tamatta' tu takkan kita nak kata dia buat haji ifrad. Kalau kata buat haji qiran boleh kira, tapi itu pun dalam makna yang umum, makna yang khusus. Tamattu' tu haji tamattu' lah. Nak lari buat kemudiannya, kata dia. Nak qana semacam. Nak qana takwil tamattu' ni dengan makna haji qiran pula. Tak payah, kata dia. Serupa dia tu dia ayat sahabat pun lagu tu juga. Tak payah takwil. Kalau kita kata tamattu' ni dengan makna qiran, kita kena takwil. Takwilnya sebab tak adil lah. Iaitu Rasulullah SAW dalam haji wada bertamattu', melakukan umrah sehingga dia selesai mengerjakan haji. Tamattu' dia tu lagu mana? Buat umrah tidak halal, buat sekali sehingga selesai mengerjakan haji. Yang ni buat kedua-duanya. Hak buat kedua tu akan panggil ke dia haji haji qiran lah tu. Tapi orang yang mengatakan Nabi buat haji tamattu', dia kata tak payah takwil. Tak payah takwil. Nabi SAW bertamattu' dalam haji wadaknya dengan mengerjakan umrah sehingga kemudiannya dia buat haji pula. Cuma dia tidak buka ihram, beza daripada orang lain. Tapi dia buat tamattu', umrah dulu sebenarnya. Dia bukan buat sekali umrah tu masuk dalam haji, dok. Dia buat umrah dulu. Dengan sebab itu kita boleh kata dia buat haji tamattu', sebab dia buat umrah dulu seperti orang lain jugalah. Cuma dia tidak boleh buka ihram sebab dia bawa binatang kurban sekali. Dia kata lagu tu hak lebih sesuai. Sebab itu Imam Ahmad pegang hak tu. Dia pegang haji tamattu' ni hak paling afdal. Sebab Nabi SAW buat haji tamattu'. Buat haji tamattu'. Takkan pula kita kata kalau haji tamattu' tu lebih afdal, hak orang lain buat lebih afdal, Nabi buat hak kurang. Takkan lagu tu. Tak pernah sabah tu. Kalau kita kata Nabi buat hak lebih, hak sahabat tu kurang, tentu tak puas hati. Sahabat buat dah lah sekali, buat dengan Nabi, buat pula tidak serupa dengan Nabi. Tak sedap hati lah, tak senang. Tak jenaka tidur lah. Kalau sahabat ni, cara gambaran yang kita dapat sahabat ni, kalau tak boleh serupa dengan Nabi, tak jenaka tidur. Adakah sebab itu demo ni kata hak betulnya, hak moleknya, kita kata Nabi SAW buat haji tamattu'. Misalnya dalam hadis ni, jelas. Lepas pada tu orang yang bawa binatang kurban, ada yang bawa binatang kurban, ada yang tidak. Rasulullah SAW bila sampai di Mekah, dia kata orang yang bawa binatang kurban, dia tidak boleh halal. Tak boleh halal supaya dengan orang tidak bawa binatang kurban itu, walaupun dia melakukan haji tamattu'. Orang kata tamattu' gapo lagu?
Kalau tamattu ni boleh buka. Tak, dia ada syarat dia. Hak boleh buka ihram saat ni, hak tidak bawa binatang kurban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa binatang kurban. Tu je. Haji tamattu juga. Dan orang yang sehingga selesai mengerjakan haji. Dan orang yang tidak bawa binatang kurban, dia bertawaf di Baitillah dan di Safa dan Marwah. Lepas pada tu dia gunting rambut dia dan halal. Lepas pada tu ihlam pula haji. Lepas pada tu lah, selesai beberapa hari lepas pada tu, dan dia kena kurbankan binatang lah selepas pada tu. Kalau tak ada binatang kurban, puasa 3 hari semasa 2 hijjah haji tu, dan 7 hari lagi setelah pulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf. Bila pergi ke Mekah, dia beristilam rukun awwala syai'in. Mula-mula istilam rukun, sentuh rukun itu. Lepas pada tu kita baca tadi lah, lepas pada tu semaya gapo semua tu dekat maqam Ibrahim. Dekat maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ni bukan maqam bahasa Melayu tu, maqam bahasa Melayu tu pun daripada bahasa Arab juga, tapi dia pakai dengan makna kubur, dan pakai faham maqam Ibrahim tu kubur Ibrahim pula. Dak. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maqam Ibrahim tu batu ada dekat Kaabah tu. Dia ada binaan sikit tu, adalah tu dia letak batu sebagai tanda kenangan hak Nabi Ibrahim pijak, sebagai mukjizat dia tu. Batu tu bila tinggi naik, turun batu tu ada kesan tapak kaki Nabi Ibrahim. Itu yang dimaksudkan maqam Ibrahim itu tempat berdiri. Maqam tu isim makan dengan makna tempat berdiri Nabi Ibrahim, iaitu atas batu tu ketika dia nak buat Kaabah tu, dengan anak dia Ismail. Jadi ada bekah. Itulah sebagai kenangan kita aja kepada kita. Dia semaya situ sesuai dengan firman Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kamu jadikanlah musalla sebagai tempat semaya kamu bermula daripada maqam Ibrahim. Start situ tanda dia je, garis dia je, semaya situ. Semaya start situ. Hak mana-mana nak semaya situ. Sebab datang pada tu hak dekat dengan Kaabah tu, di celah tu orang nak tawaf, itu orang panggil mataf, tempat tawaf. Semayanya start situ. Puak-puak Syiah ni kata pula macam-macam. Dia kata ini cerita Sayyidina Umar ni buat lari maqam Ibrahim itu sebenarnya asal dia duduk dekat je dengan Kaabah. Duduk dekat dengan Kaabah. Sayyidina Umar ganjok, pak pergi jauh, duduk seperti tempat sekarang ni, kata dia. Mana-mana Sayyidina Umar. Pak sebenarnya duduk situ. Tengok, dia tak erti sungguh. Dia nak kritik orang, dia tak erti. Dalam Quran kata wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kalau betul maqam Ibrahim tu duduk tepi Kaabah benar, Tuhan suruh semaya situ. Pas orang nak tawaf ke mana? Nak tawaf ke mana? Tak ada ruang dah lah untuk tawaf tu. Pasal tak erti, dia kritik, dia nak buruk orang, nak kata Sayyidina Umar ni mana-mana pula, alih-alih pula. Dah, memang situ dah. Baru tidak terganggu orang nak tawaf tu. Kalau dah duduk dekat Kaabah, macam mana orang nak tawaf? Orang duduk bersesok-sesok dengan orang semaya situ, tawaf kau celah orang sah orang semaya kau pula. Takkan lagu tu. Jadi betul dah hak supaya ada learn ini. Tidak kata Sayyidina Umar ganjak, tak. Memang Nabi SAW di zaman dia lagi duduk situ. Ada situ tu imam start nak semaya situ. Alah kau belakang situ tak ada terganggu dengan orang nak tawaf. Orang boleh tawaf depan tu. Tapi kalau duduk dekat Kaabah lagu mana? Bayangkan lagu mana nak jadi. Tak kena tu. Lepas pada tu dia semaya 2 rakaat. Orang panggil semaya sunat tawaf. Lepas pada tu beri salat. Lepas pada beri salat tu pergi di Safa dan Marwah 7 kali pergi mari situ.
Lepas pada tu dia tak buka lagi ihram dia. Tak buka lagi sehingga dia selesai mengerjakan hajinya, kurbankan binatannya pada hari nahar. Lepas pada tu pergi pula tawaf di Baitullah pula. Lepas pada tu baru halal semua sekali. Baru halal semua sekali. Ini jadi dalil bagi orang yang mengatakan Nabi SAW buat haji qiran. Sebab dalam haji qiran, apabila buat haji qiran, ni kaedah masing-masing lah. Dalam mazhab Hanafi, dia kata orang yang buat haji qiran ini dia kena 2 kali tawaf. Satu tawafnya untuk umrah seperti ini. Nabi tawaf dah dulu bila sampai. Itu tawaf untuk umrah. Lepas pada tu selesai semua ni dia tawaf pula. Ni tawaf ifadah ni. Ni untuk haji. Berdasarkan hadis ini jelas menunjukkan Nabi SAW buat haji qiran. Kalau orang buat haji ifrad, dia sah sekali tawaf. Dia buat apa tawaf pula ni? Itu kata mereka. Dan kepada orang yang melakukan haji tamattu' ke apa, dia tidak mesti buat 2. Ni dia buat 2. Sebab itu Imam Abu Dawud amari hadis ni di bawah bab haji qiran. Sebab buat 2 kali tawaf itu menunjukkan Nabi SAW buat haji qiran ataupun haji tamattu' juga. Tetapi salah satunya bukan sebagai yang wajib. Bukan sebagai yang wajib. Gitulah. Kalau dia buat sekali pun tak apa juga. Tapi Nabi SAW buat yang sempurna lah, yang paling sempurna. Walaupun dia supaya dengan orang-orang lain juga melakukan haji tamattu'. Dan orang-orang lain hak mana bawa binatang kurban sekali dengan dia tu, buat supaya Nabi buat tu lah juga. Lagu tu lah buatnya. Kemudian kalau tak ada binatang kurban, faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin fil haji wa 7 idza raja'tum. Itu dalam Quran sebut. Benda ni ada juga dalam Quran. Sebahagian daripada ibadat haji ataupun cara-caranya disebutkan di dalam Quran. Hadis ini sesuai dengan apa yang ada di dalam Quran itu. Siyam 3 ayyamin fil haji, puasa 3 hari semasa buat haji, wa 7 idza raja'tum, dan 7 hari bila kamu pulang. Bila kamu pulang. Jadi puasa ni bila puasa? 3 hari semasa buat haji tu bila? Hari yang keberapa? Di situ ada khilaf pula. Sekat mana boleh, sekat mana tak boleh. Ada khilaf pula antara mazhab-mazhab ni. Misalnya dalam kitab kita ni dia ada sebut pada muka surat 15. Wa madhhabu Syafi'iyyah fi dhalik. Dalam masalah puasa ni, kalau tak ada binatang kurban yang dapat dikurbankan, tak ada, maka sebagai gantinya boleh, iaitu puasa 3 hari semasa di sana dan 7 hari lagi selepas balik. Jadi mengikut mazhab Syafi'inya, iaitu serupa dengan Imam Nawawi sebut di dalam syarah Muslim dia, iaitu gini dia sebut, wajib puasa 3 hari sebelum hari nahar. Sebelum hari yang ke-10 tu wajib. Kalau dia ada masalah saat ni, dia melakukan haji tamattu' ke, dia melakukan qiran ke, bila tidak ada binatang kurban yang hendak dikurbankan, dia kena buat gini, iaitu puasa 3 hari sebelum hari nahar. Sebelum hari raya tu lah, hari yang ke-10 hari nahar tu, hari yang ke-10 Zulhijjah, 3 hari sebelum tu. Dan harus juga berpuasa hari Arafah tu dikira sebagai salah satu daripada hak 3 hari. Jadi kita katalah hari yang ke-7, 8, 9, hari yang ke-9 tu hari Arafah tu boleh juga dikira dalam hak 3. Ataupun kalau dia nak buat sebelum pada tu lagi, boleh juga. Hari yang kita kata 6, 7, 8, hari yang ke-9 tu dia nak puasa hari Arafah, ataupun tidak, tak apalah. Tapi sebelum hari nahar. Lakinna al-aula an yasuma al-thalatha qablahu. Hak aulanya, hak lebih moleknya kata dia, hak 3 hari puasa ni sini, hak ganti tak boleh nak kurban tu, 3 hari puasa ni biar sebelum daripada hari Arafah tu. Hak itulah hak moleknya. Hak afdalnya
alla yasumaha hatta yuhrima bil hajj ba'da faraghihi min al umrah. Afdalnya iaitu seseorang tu dia tidak berpuasa sebelum dia berihram untuk buat haji. Bila dia buat umrah kan, selesai umrah tu, moleknya puasa ni bila setelah dia berihram untuk buat haji pula. Jadi nak ihram haji tu hak Nabi buatnya hari yang ke-8, hari tarwiyah. Kalau nak buat sebelum tu pada tu, tak apa, nak pakai ihram haji tu sebelum pada tu. Misalnya kalau dia pergi awal lagi, selepas dia selesai mengerjakan umrah, lama dah lah rehat situ, lega je. Lepas pada tu dia ihram haji sebelum daripada hari tarwiyah, boleh. Cuma hak dalam hadis dia sebut hari yang ke-8, itu hak Nabi buat, menunjukkan lagi rapat, tidaklah lama sangat dalam apa ni ihram tu. Dia buat lagu tu, dia nak tunjuk paling ringkas, paling ringkas. Bukan bermakna sebelum pada tu kalau pakai ihram haji tak boleh. Tak boleh. Hak moleknya selepas pada ihram haji, selepas dia pada selesai buat umrah tu, dalam masa dia berihram haji itulah dia puasa 3 hari tu. Hak tu hak paling afdal. Ni kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau dia berpuasa selepas daripada mengerjakan umrah, sebelum dia pakai ihram haji, boleh juga kata dia, ajza'ah, sah juga. Alal madhhab sahih indana, mengikut mazhab yang betul dalam mazhab Syafi'i, boleh juga. Tapi kalau dia berpuasa selepas berihram umrah, selepas berihram umrah, haji ni tak tahu mana lagi, selepas berihram umrah, sebelum selesai umrah tu, dia nak puasa ketika tu, lam yajuz, tak boleh. Lam yujzi'hu ani sahih, tak boleh. Kalau mengikut qaul yang sahih, itu tak boleh. Baik, kalau dia tidak berpuasa sebelum hari nahar, dan dia nak puasa hak 3 hari itu pada hari-hari tasyrik, hari-hari tasyrik 11, 12, 13, dia nak puasa situ. Fa fi sihhatihi qaulan masyhuran lisyafi'i, tentang sah atau tidak orang yang nak buat lagu ni ada 2 pendapat Syafi'i. Hak paling masyhurnya dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh buat lagu tu. Dia tak boleh dah. Selepas pada hari nahar tu tak boleh dah nak puasa gati ni, tak boleh. Tetapi yang lebih sahih daripada 2 pendapat Syafi'i itu dari segi dalilnya, iaitu boleh lagi. Dia kata boleh lagi. Inilah perincian mazhab kita, kata Imam Nawawi. Yang ini mazhab Syafi'i. Dalam masalah ni habis itu. Lepas tu apa ni, dalam mazhab Malik pula tidak harus berpuasa sebelum selesai melakukan umrah. Tak boleh. Kalau dia tengah-tengah buat umrah tu nak puasa dah, tak boleh. Tak boleh lagu tu. Wa jawwazahu Ats-Tsauri wa Abu Hanifah. Tapi mazhab Ats-Tsauri dan Abu Hanifah kata boleh juga. Pada ketika buat umrah tu lagi boleh dah. Nak puasa hak gati hak sana. Kalau dia tidak puasa sehingga selepas hari raya dan selepas hari-hari tasyrik, lazimahu qada'uha indana, kata Imam Nawawi, kena qada. Kalau mengikut mazhab kita. Tapi Abu Hanifah kata kalau sudah habis hari tasyrik dah, dia tak puasa lagi. Habis dah lah masa dia, terlepas dah masa dia. Dia tak boleh dah lah, nak ganti tak boleh. Cuma dia kena bayar dah. Dia kena bayar dah. Itu. Lepas tu dia sebut pula dalam mazhab Hanafi apa syarat-syaratnya, boleh untuk sah puasa 3 hari tu, macam-macam lah dia sebut, panjang lah pula. Kita tidak nak baca semua. Lepas tu hak moleknya kalau puasa 3 hari tu berturut-turut selepas daripada ihram untuk mengerjakan haji. Dan hak paling akhirnya ialah hari Arafah. Hak tu hak paling moleknya, berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut pun sah juga, tak apa juga, asal sebelum tu. Kesimpulannya, kalau puasa hak gati sana, gati tak boleh nak bayar dam ataupun tak boleh nak korbankan binatang tu. Kalau kau lewat
dengan haji itu, dengan selesai haji itu, sebelum haji lah kau lewat, yang ni sampai ke hari yang ke-9. Sebab hari yang ke-10 tu hari raya, tak boleh nak puasa dah, hak tu haram. Hak paling moleknya kau dekat dengan raya tu kau molek, kata dia. Kau molek. Lepas tu 7 hari selepas balik ke rumah, balik kepada ahli dia tu, apa maksud? Ada 2 pula pendapat. Wa sab'atin idza raja'tum. Hak tu 7 hari pula puasa bila balik. Balik tu balik ke mana? Dia ada 2 pendapat, khilaf pula di sini. Imam Nawawi kata hak sahihnya dalam mazhab Syafi'i, iaitu bila balik kepada ahlinya, balik ke rumah, balik ke negeri. Ikutlah di negeri dia mana, balik ke rumah. Ila ahli itu balik ke rumah. Inilah yang betul, kata dia, berdasarkan hadis yang sahih dan sharih ini. Sebab dalam hadis ini dia sebut idza raja'a ila ahlihi, bila balik kepada ahlinya. Asal makna ahli itu isteri lah. Rumah. Rumah dia mana? Ikutlah mana-mana. Kalau Malaysia, balik Malaysia. Itu sah. Yang kedua, maksud 7 hari lagi puasa bila balik kepada ahli dia tu, bukan maksud balik ke rumah, tetapi bila selesai mengerjakan haji, selepas habis buat kerja haji tu, dan dia balik ke Mekah daripada Mina tolak mari ke Mekah. Itu maksud balik kepada ahli tu. Misalnya kalau dia pergi dengan bini dia, balik tu balik, habislah, selesai dah lah, buka ihram, buka apa semua dah, halal belaka dah. Balik kepada ahli. Boleh jadi ahli dia tu ada situ juga. Pergi sekali kau misalnya, kita kata balik kepada ahli tu, balik kepada tempat tinggal dia di Mekah. Ini dua pendapat ni adalah pendapat Syafi'i kedua dan pendapat Malik. Dua-dua ni ada belakang. Hak yang kedua tu kata balik kepada ahli tu, balik di tempat penginapan dia lah di Mekah. Ini pendapat Abu Hanifah. Intaha, habis situ. Lepas tu antara syarat ulama-ulama sebutnya untuk sah 7 hari ni, puasa 7 hari ni pula, iaitu syaratnya ialah tabyitun niyah. Malam tu kena niat nak puasa esok. Puasa ni puasa hak gati tu lah, hak 7 tu. Jadi tiap-tiap malam tu bila nak puasa tu kena niat. Antaranya lagi iaitu dia kena puasa hak 7 dan selepas selesai buat hak 3 tu dulu. Jangan buat terbalik, pusing. Selepas hari tasyrik, hak tu hak moleknya. Selepas hari tasyrik tu, yani hari tasyrik, hari yang ke-11, 12, 13, itu hari tasyrik orang panggil. Hari tasyrik maksudnya hari orang mengeringkan daging. Sebab daging banyak sangat, hari raya tu orang kurban, orang kering daging biasanya pada masa tu supaya tahan lama. Itu maksud tasyrik tu. Selepas daripada hari-hari tasyrik, boleh juga berpuasa 7 hari itu selepas selesai mengerjakan haji di Mekah, boleh juga. Tapi hak afdalnya bila balik kepada ahli keluarga dia lah. Pasal ada pendapat yang mengatakan bukan balik ke Mekah, dia balik negeri dia lah, tempat dia. Hak tu lebih baik lagi kalau dibuat. Walaupun semasa di Mekah tu, selepas buat haji tu boleh dah situ pun, kalau dia duduk lama lagi lah di Mekah tu, boleh dah nak buat situ pun. Tapi nak jaga khilaf saat ni, lebih molek kalau dia buat bila betul-betul balik lah. Nabi SAW beristilam Hajarul Aswad mula-mula sekali, istilam. Kalau boleh kucuk lah. Kalau boleh kucuk. Tapi kalau orang sesak sangat, pada sentuh saja, tak apa dah, sentuh saja. Kalau tak boleh duduk jauh, isyarat saja. Isyarat dengan sesuatu. Kalau ada tukak, tunjuk tukak tu ke situ, jangan pusing gitu, tak sah. Dia kena betul gini, betul. Gitu je. Kalau tukak tu tunjuk gitu, siung. Itu orang panggil istilah.
Ataupun kalau tak ada, tangan tak apa, buat gitu. Tapi jangan pusing, dada ni tu ke depan, terus pergi. Ini semua adalah sebagai peringatan, kenangan Nabi Ibrahim dan Nabi Adam dulu lagi, Hajarul Aswad. Kita orang Islam diajar kalau nak mempertautkan kasih sayang, ingatan kepada orang-orang dulu yang berjasa kepada kita, tok nenek kita yang bawa agama ni dengan susah payah, kita kena kenal dia, ingat biar ada sesuatu. Bukan nak sembah, bukan kerana batu tu kerana dia ada kelebihan tu, tak ada apa, sebagai kenangan. Hak tu dia suruh jaga. Sebab kalau kita nak kira kat tempat Nabi berjalan, boleh tahan banyak dah lah tempat Nabi berjalan. Situ pun nak ambil, nak kucuk, nak siung, nak terak situ, boleh tahan banyak lah. Pas situ tempat lalu situ Abu Jahal siapa pun lalu berlaku juga. Tak ada, tak boleh. Hak molek dia kena tempat-tempat tertentu je, baru lebih bermakna apabila susah. Nak dapat tu susah. Hak ni lah hak pastinya, hak terpelihara semua, hak terjamin semua. Itu sebagai mempertautkan kasih sayang, kenangan. Maksud kitanya kepada dia bila kita buat gitu tu, kita kucuk kau. Di situlah tempat Nabi Ibrahim kucuk, Nabi Adam, kau Nabi-Nabi hak lalu kucuk. Jadi kita biar mulut kita tersentuh. Itu gambaran haji ni, buat haji ni kemuncak lah kasih sayang, kemuncak cinta. Dan cinta untuk agama Allah, kerana agama Allah, bukan cinta yang ada nafsu. Tak. Cinta dengan maksud kita pun nak ikut cara dia lah. Kita pun kasih kepada dia. Bila kasih kepada dia, ingat ke dia semua tu, nak buat seperti dia lah. Kok dia buat lagu mana? Semasa hidup. Semasa hidup kita pun kita nak isi supaya hidup dia dulu lah penuh dengan perjuangan. Itu maksudnya. Jadi tak nak timbul lah apa batu hitam ke apa. Hitam pun hak kasih kita lebih mulia daripada hak putih sinar hak lain. Kita tak pandai dah benda-benda tu hak zahir. Yang kita pandai itu adalah peninggalan dia, kenangan dia, hak tu. Walaupun dalam sejarah ni pernah orang buat jamban Hajarul Aswad, buat Qaramitah, buat lari berlama mana, buat jamban. Tapi buat jamban pun orang Islam ni hak kasih kita, basuh tetap hak kita, tak semula pula situ. Begitulah cerita ni. Jadi banyak dah dalam sejarah ni berlaku. Jadi orang-orang Islam tak senanglah pergi ambil. Ketika tak ada batu tu, tak ada. Ketika tak ada batu tu, adakah istilah sebab Nabi istilah. Nabi bila siapa sini dia istilah lah. Kalau ketika tak ada batu tu pun begitu juga. Kalau tak ada Kaabah tu pun mengadap kot tu juga. Tidak kata kalau tak ada Kaabah tak boleh sembahyang dah lagi. Tak. Lepas tu dia pun sembahyang. Sembahyang tu sepakatan tak adilah 2 rakaat sembahyangnya. Lepas pada tu dia pergi pula kepada Hajarul Aswad, beristilam pula. Tapi dalam riwayat ni tak ada sebut, sekat tu je sebutnya. Dalam riwayat ni tak ada sebut berapa kali keliling tu dia, setiap kali tu dia apa ni istilah, tak ada sebut. Begitu juga selepas selesai daripada tawaf, tak ada sebut. Tapi dalam riwayat Musnad Ahmad dan Bukhari dan lain-lain ada sebut Nabi SAW setiap kali bila sampai di rukun Hajarul Aswad itu, dia akan mengisyaratkan dengan sesuatu yang ada di tangannya sambil dia bertakbir, Allahu Akbar. Dia buat gitu. Adapun istilah selepas selesai 2 rakaat tawaf, itu ada tersebut di dalam hadis Jabir yang panjang. Hadis Jabir yang panjang cerita tentang nusuk ataupun ibadat haji Nabi SAW itu dengan lafaz gini. Kana yaqra'u fi rak'atain, Nabi SAW baca dalam 2 rakaat sunat tu, tawaf itu, qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun. Ini dari segi tertib tu dia tidak teratur. Yang betulnya dari segi tertib, qul ya ayyuhal kafirun dulu, rakaat yang kedua qul huwallah. Lepas tu dia balik kepada rukun. Bila selesai sembahyang tu dia pergi pula, dia istilah pula.
Ini berdasarkan riwayat yang lain. Ini riwayat Jabir ke apa ni ada belakalah dalam Bukhari, dalam Muslim dan lain-lain ada. Thumma kharaja minal bab ila Safa. Lepas tu dia keluar daripada pintu masjid itu pergi ke Safa. Dan lepas pada tu fansarafa 'anil bait. Tak apa dah. Bila hari raya tu, hari nahar itu, setelah selesai mengerjakan hajinya dan menyembelih binatang kurbannya, halal lah dia tu. Sedang selepas tawaf, yang ditawaf ifadah, yang merupakan rukun ke apa tu, sebab pada tu halal lah kepada dia. Hak tidak halal sebelum pada tu halal berlaku. Dan sehingga perempuan, yakni isterinya pun, bergaul dengan isterinya pun halal. Tidak ada apa-apa lagi yang terhalal, yang tidak boleh. Orang-orang lain yang bawa binatang kurban sekali dengan dia tu buat lagu tu juga. Ada pun orang yang tidak bawa binatang kurban sekali, dia telah halal dah, telah buka dah ihram dia selepas buat umrah sebelum pada itu. Lepas tu ihram haji pula. Selepas selesai buat kerja haji itu, buka pula lah ihram dia. Ada dua keadaan. Selepas selesai mengerjakan haji itu. Seterusnya riwayat daripada Abdullah bin Umar, daripada Hafsah isteri Nabi SAW, katanya, wahai Rasulullah, apa hal orang ni telah buka ihram tapi kamu tak buka juga? Walam tuhlil anta min umratik, tapi engkau tidak buka ihram umrah engkau tu. Faqala inni labbattu ra'si wa qalladtu hadyi fala uhillu hatta anhara. Saya sebab tak buka ihram ni, sebabnya saya telah labbattu ra'si, mentalbidkan rambut saya telah lomor dah minyak yang mengemahkan rambut. Tidak jadi gas yang mudah, gas yang dak lah, kemah jenis minyak lah kita kata, ataupun apa-apalah yang boleh mengemahkan rambut. Itu maksud talbid. Wa qallattu hadyi, dan saya telah pakaikan qiladah, kalung kepada binatang kurban saya. Yang ini dengan maksud sebagai tanda nak bawa lah binatang kurban. Dengan sebab itu saya tidak boleh halal selagi tidak mengorbankan binatang ni. Ini hadis ni dua lah hak uleginya. Sama ada Nabi SAW melakukan haji qiran ataupun melakukan haji tamattu. Hak zahirnya Hafsah tu isteri dia, kira-kiranya dia tahu lah Nabi buat apa. Ini lebih menunjukkan Nabi SAW melakukan haji tamattu. Sebab dia kata, apa yang orang lain halal dah buka ihram lah kalau lepas buat umrah, kamu tidak halal-halal, tidak buka pun ihram umrah kamu. Dia sebut umrah, dia sebut umrah. Hak buat umrah dulu ni gapo dia? Haji tamattu. Kalau haji qiran tak boleh nak sebut umrah. Kau haji tu mungkin dia masuk sekali dalam tu, sekali serentak. Ini dia sebut walam tuhlil anta min umratik, engkau tidak halal daripada umrahmu. Orang lain halal belaka, buka belaka ihram apanya. Menunjukkan hak dia tahu Nabi SAW buat umrah dulu juga, lepas pada tu buat haji. Tapi dia tidak boleh buka ihram dengan sebab dia bawa binatang kurban tu. Sebab tadi dia melakukan haji tamattu juga, cuma dia tidak boleh buka ihram, tidak boleh bebas sebab dia bawa binatang kurban tu. Selagi tidak sembelih binatang kurban ni, aku tidak boleh halal, kata dia. Walaupun aku pun haji tamattu juga seperti orang-orang lain. Tapi bagi orang yang mengatakan Nabi SAW melakukan haji qiran, tak boleh ni, hak ni tak boleh. Apa makna? Hafsah kata kamu tidak halal daripada umrah. Dia halal orang yang melakukan haji qiran halal daripada kedua-duanya sekali, buka ihram daripada kedua-duanya sekali. Ini tidak ni, dua perkara yang berbeza. Lebih jelas menunjukkan bahawa Nabi SAW melakukan haji tamattu. Masing-masing pendapat lah. Tapi bagi orang yang mengatakan
Nabi SAW melakukan haji ifrat susah lah, paling susah. Hadis-hadis umpama ini padahal sahih ni, sahih. Lepas tu riwayat daripada Sulaim bin Al-Aswad bahawa Abu Dhar selalu berkata, berhubung dengan orang yang buat haji, lepas tu dia fasahkan haji itu dengan umrah. Ini kata dia boleh buat lagu ni tidak ada kecuali untuk rombongan yang bersama dengan Rasulullah SAW dulu waktu, ya kata dia. Orang kemudian orang lain tak boleh, kata dia. Orang lain tak boleh. Mula-mula buat haji dah, niat dah buat haji, pakai ihram buat haji, lepas tu sekerak jalan fasahkan haji tu nak tukar kepada umrah pula. Tak boleh, kata dia. Waktu tu khusus dengan sahabat-sahabat Nabi hak sekali dengan dia dalam perjalanan nak buat haji wadah tu. Waktu kata dia khusus dengan mereka. Ini menunjukkan ada setengah-setengah perkara tu khusus dengan sahabat saja, tidak untuk semua umat. Dan inilah pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama kata lagu tu tak boleh lah. Termasuklah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i kata lagu tu lah. Tapi Imam Ahmad kata dah, tidak khusus untuk sahabat, boleh untuk umat sampai kiamat, kata dia. Fasahkan haji kepada umrah. Dan segolongan ahlu zahir fa innahum jawazu faskhal haji ila al-umrah likulli ahad. Siapa pun boleh. Itu dah. Itu pendapat dia, beza pendapat lah. Selepas tu riwayat daripada Al-Harith bin Bilal bin Al-Harith daripada ayahnya, yang ni Bilal. Kata dia, saya tanya, wahai Rasulullah, fasahkan haji ni untuk kita saja ke untuk orang kemudian daripada kita juga? Nabi SAW kata, bal lakum khassatan, bahkan ia adalah untuk kamu sahaja, bukan untuk orang lain sampai kiamat. Tak. Jadi berdasarkan hadis-hadis ni lah jumhur ulama faham bahawa fasahkan haji kepada umrah ni khusus dengan sahabat saja, hak zaman Nabi tu, hak sekali dengan Nabi tu. Orang lain kemudiannya tak boleh dah. Dan dua riwayat ini Imam Abu Dawud mari tentang fasahkan haji kepada umrah. Ramai orang kata Imam Abu Dawud ni dia bermazhab Hambali, dia taklid kepada tok guru dia Imam Ahmad. Tapi Anas sudah kata dah dulu, banyak tempat Imam Abu Dawud ni dia tidak, ulama-ulama hadis besar-besar ni, tokoh-tokoh hadis ni, boleh dikatakan dia tidak terikat dengan mana-mana mazhab, walaupun mazhab tok guru dia sekalipun. Misalnya sini Imam Abu Dawud amari riwayat ni, dia tidak amari riwayat yang mengatakan boleh, tak amari, menunjukkan dia tidak setuju dengan mazhab Ahmad tu sini, dia tak setuju. Begitu juga begitu juga masalah haji qiran kan, dia buat tajuk. Haji ifrat dia buat tajuk juga. Haji tamattu' tak ada tajuk, padahal haji tamattu' adalah haji yang paling afdal mengikut mazhab Ahmad, mengikut Imam Ahmad, seperti yang kita duduk bahadah lah tadi. Tapi Imam Abu Dawud tak buat. Ini menunjukkan dia tidak setuju. Dia tidak kata Nabi SAW buat haji tamattu'. Kalau ada dalam hadis tersebut Nabi buat tamattu', itu dengan arti qiran. Sebab itu dalam mazhab Ahmad pun ramai orang-orang dia mengatakan Nabi SAW buat haji qiran. Sebab itu dia tak buat suku. Ini menunjukkan dia tidak ikut saja Imam Ahmad dengan arti dia ni sebagai muqallid, sebagai orang yang bertaklid kepada Imam Ahmad. Ini antara dalilnya, buktinya. Dan banyak sebelum pada ni pun kita sudah jumpa dah. Setiap kali jumpa ada ayat dia tidak serupa dengan Imam Ahmad. Antaranya hak ni. Antaranya hak sebatu jarak perjalanan tu dia boleh dah. Apa nama ni, nak qasar sembahyang, musafir dah dia. Itu Imam Ahmad tidak lagu tu. Dia tak serupa. Banyak perkara tidak serupa. Ini menunjukkan dia tidak bermazhab Hambali. Tidak. Walaupun banyak hak serupa, itu soal lain. Betul lah. Betul lah. Semua Imam Bukhari lah banyak serupa dengan Imam Syafi'i misalnya, tapi tidak serupa dengan Imam Syafi'i semua. Ada serupa dengan hak lain. Dengan sebab itu yang lebih tepatnya berhubung dengan tokoh-tokoh hadis yang besar-besar ni ialah
pendapat orang yang mengatakan mereka tidak bertaklid kepada mana-mana imam fiqh. Mereka ada cara dia sendiri, dia berijtihad sendiri. Misalnya di sini Imam Abu Daud, cara dia buat tu menggambarkan sikap dia, pendirian dia. Adapun Imam Ahmad, dia tak setuju ni. Dia kata hadis ni tidak sahih. Tak kemah ni. Tidak sahih. Tidak sahihnya mana? Di sinilah. Dia kata Harith bin Bilal bin Harith Al-Muzani Al-Madani. Dia meriwayatkan daripada ayah dia. Rabi'ah bin Abi Abdurrahman meriwayatkan daripada dia. Mereka mengemukakan hadis dia ni, wak mari hadis dia ni sah saja. Hadis dia. Dalam kitab hadis. Dalam kitab-kitab hadis ni, hadis dia ada sah, iaitu hadis tentang fasahkan haji. Hak ni lah hak kita nak baca. Qultu, kata dia, wa qala al-Imam Ahmad laysa isnaduhu bil ma'ruf. Isnadnya tidak ma'ruf, kata dia. Qala Syaukani, qala al-Munziri, Munziri kata Harith yushbihul majhul, dekat-dekat dengan orang yang majhul ni, tidak diketahui. Tapi Hafiz Ibn Hajar berkata Al-Harith bin Hilal bin Bilal min thiqatit tabi'in, termasuk dalam tabi'in yang thiqat, daripada ayahnya Bilal bin Al-Harith Al-Muzani Abu Abdurrahman. Tak apalah, termasuk dalam tawaqah muhajirin, termasuk dalam muhajirin dia. Qala Ahmad bin Abdullah Ibn al-Barqi, Bilal bin Al-Harith adalah orang yang mula-mula sekali daripada kabilah Muzainah yang pergi berjumpa dengan Nabi SAW bersama satu kumpulan orang daripada kabilah Muzainah pada tahun yang kelima Hijrah. Pada tahun yang kelima Hijrah. Bermakna Imam Ahmad kata ialah bagi dia, dia nampak hadis ni tidak kemah lah. Tapi orang lain dia kata tak. Dia kata tak, dia ni dikenali dan riwayat ini boleh dipakai. Dengan sebab itulah kata dia, di dalam di akhir ni ikhtalafu fi faskhil haji ila al-umrah, adakah khusus dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun itu, ataupun yajuzu ba'dahu likulli ahad, semua orang boleh buat lagu. Faqala Ahmad wa ta'ifatun min ahli zahir laysa huwa mukhtassan bihim, tidak khusus dengan mereka, bahkan harus kepada setiap orang, semualah, siapa-siapa lah. Wa qala Malik wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa jumhurul ulama min as-salaf wal khalaf, iaitu fasahkan haji kepada umrah khusus dengan sahabat pada tahun itu saja, tidak boleh dah selepas pada itu. Mereka kata ya tahun tu dia suruh buat lagu tu sebab apa? Nak suruh, tidak serupa dengan amalan dan kepercayaan orang jahiliyah yang mengatakan haram umrah pada bulan-bulan haji. Dan orang yang mengatakan khusus pula, orang yang mengatakan khusus, orang yang mendakwa khusus dengan sahabat tu, dia pegang dengan hadis-hadis ni lah, hadis hasan ni lah. Tetapi orang yang tak seterima, yang kata tidak khusus tu, al-mani'un anhu, orang-orang yang kata tidak khusus tu, dia kata annal Imam Ahmad kata hadis Bilal bin Al-Harith indi laysa yathbut, tidak sabit, tidak sahih. Wala aqulu bihi, saya tak pegang tu, kata dia. Dan la yu'rafu hadzal rajul, dia ni, orang ni tidak diketahui, tidak dikenali, kata dia, iaitu Harith bin Bilal. Qultu, kata Syekh Khalil Ahmad, wa qad arafta, sedangkan kamu tahu dah, kata dia, anna Syaukani menukilkan daripada Hafiz Ibn Hajar bahawa Harith itu min thiqatit tabi'in, dia boleh kata dia ni tabi'in yang thiqat. Fa kaifa yuqalu inna hadithahu lam yathbut, lagu mana kita nak kata orang hak lagu ni orang yang orang boleh kata dia ni thiqat, kita nak kata hadis dia tidak sabit? Dia bela jumhur ulama lah, dia bela jumhur ulama yang mengatakan bahawa faskhul haji ilal umrah ni khusus untuk sahabat Nabi sahaja. Jadi Imam Ahmad kata itu ijtihad dia lah, tak boleh nak kata apa dah dia. Ijtihad dia. Orang lain kata nak pakar semacam, ikutlah, dia tak say. Gitu lah. Sekat itulah dulu, wallahu a'lam wa akhir.